Tengkorak Podcast. Woo! Selamat datang ke Tengkorak Podcast. Welcome back to your favorite lo-fi podcast with me, Hadri Shah. Let's do this. Beberapa minggu lepas, bekas Perdana Menteri Malaysia pada pada 2018 dan 2020 menulis satu karangan panjang, maha panjang di Twitter dan telah mendapat respon bukan sahaja di planet Malaysia tapi mendapat massive of perhatian, attentions from every part of the world. Sebab apa? Sebab Mahathir pada masa itu menulis tentang apa yang telah berlaku di Perancis pada baru-baru ini. Satu kejadian yang sangat menyayat hati dan memilukan. Dan satu lagi kejadian yang membuatkan kita fikir, damn, this is 2020. Kita ada coronavirus dan kita masih lagi berhadapan dengan satu krisis yang tak pernah sudah, iaitu krisis kebencian yang bukan saja kebencian, yang mengakibatkan pembunuhan yang sangat dahsyat. So Mahathir pun tulis lah banyak gila. Kalau hang biasa tulis, baca Mahathir punya Twitter, dia akan setiap tweet dia tu, setiap thread dia tu dia numberkan kan. So antara number-number yang mendapat perhatian ni is number 12. Sebab apa? Sebab Mahathir ada tulis benda ni. So aku nak baca sebab aku tak pun ingat. Dia tulis, Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past. So now, soalan dia adalah, soalan pertama adalah kita nak tahu apa respon Mahathir kepada siapa. Respon Mahathir ni satu adalah kepada respon yang telah berlaku dekat Perancis beberapa minggu sebelum dia tulis point nombor 12 tu. Apa dia cerita dia? Dia adalah cerita yang berlaku tu adalah satu pembunuhan yang melibatkan seorang pelajar berumur 18 tahun terhadap cikgunya yang berumur 18 tahun. Cikgu dia bukan umur 18. Cikgu dia umur 47 tahun. Cikgu dia nama apa? Cikgu dia nama Samuel. Kena tengok lagi sebab aku tak apa ingat benda-benda ni. Samuel Paty. I'm very bad and sucks as remember people's name. Samuel Paty. Samuel Paty kena bunuh. Bukan setakat kena bunuh, tuan-tuan. Sebenarnya dia kena beheaded, dipancung, dipenggal kepala dia masa dia balik pada sekolah. So cerita inilah yang membuatkan Mahathir tulis tentang kejadian yang telah berlaku di Perancis. Sebab apa? Satu, kita kena tengok nombor satu lagi. Tadi nombor satu, sekarang nombor dua lah. So nombor dua nya adalah, kenapa orang ni dibunuh? Kenapa cikgu Samuel Paty bunuh dan siapakah dia? Samuel Paty ni adalah cikgu sejarah dan juga geografi tak selaku di salah satu sekolah publik di Perancis di kawasan suburban yang bernama, tak tahu, aku lupa nama dia lagi. Nama kawasan tu aku lupa. So cikgu ni, dia masa tu dia ada bercakap pasal Charlie Hebdo, karikatur yang ditulis dan dilukis menggambarkan Nabi Muhammad dalam sekian-sekian gambaran yang dalam satu bentuk penghinaan lah. Yang pernah berlaku, yang pernah havoc dulu pada tahun 2015. Dan kemudiannya ada satu artikel yang aku baca, dia kata sebelum dia bagi tahu cerita pasal Charlie Hebdo ni, pasal karikatur tu, dia ada bagi tahu dekat pelajar-pelajar dia yang Muslim supaya boleh keluar kalau hampa rasa macam hampa tak apa comfortable. So dia bercakap dan dia mengajar dalam satu konteks yang dia panggil sebagai kebebasan bersuara, freedom of speech di kalangan citizens. So benda ni telah jadi macam satu benda yang tak berapa diterima, bukan senang. Sebab apa? Selepas kejadian tu, ada beberapa parents di Perancis, mereka macam marah. Mereka macam bengang dan pernah mengajukan satu demand sekolah buang Samuel Paty ni. So, apalah jadi selepas tu? Selepas tu dia jadi apa? Pembunuh ni, sejak nama dia, lupa lagi nama dia, aku memang lupa. Susah nak eja. Nama dia memang susah nak eja sebab apa? Sebab pembunuh ni dia adalah orang yang imigran.
berbangsa Chechen beragama Islam yang bernama Abdullah Abu Yazidladovich. Susah gila. Kita panggil dia lah Abdullah. So Abdullah ni jadi apa? Diterangkan dalam artikel yang aku baca tu, dia kata Abdullah ni dia dapat tahu bila kawan dia 2 orang yang duduk dalam kelas tu. So dia beritahu, oh cikgu ni duk abang macam ni. Pasal kata Nabi lah, apa benda apa semua, hina apa semua. Dia cakap pasal freedom of speech. So then dia bagi tahu kat Mamat ni. So Mamat ni tunggu masa cikgu tu balik tengah berjalan kaki, dia pancung. Selepas dia pancung dia buat apa tuan-tuan? Dia sempat lagi tweet benda yang dia dah buat tu. So now berbalik kepada soalan Mahathir tadi, Mahathir kata apa? Poin nombor 3 aku adalah Mahathir kata kita berhak marah. Ya. Bagi aku bukan semua orang bukan Muslim sahaja yang patut marah. Semua orang yang ada hati dan perasaan, semua orang sama ada dia Hindu ke, dia Buddhis ke, dia apa-apa lah. Dia Kristian ke, even sekalipun atheist yang punya ada rasa kasih sayang, yang punya ada rasa cinta, yang punya ada rasa macam kemanusiaan mengatasi segala-galanya, dia memang takkan bersetuju benda ni dan dia akan marah. Aku bersetuju kalau kita marah. Okay, marahlah. Sebab apa? Sebab ada benda yang bila hang cakap pasal freedom of speech, benda ni sangat kompleks. Freedom of speech adalah satu subjek yang sangat rumit yang untuk diterangkan oleh orang public macam kita. Lain lah kalau kita mensyarah ataupun intellectual yang boleh bincangkan pasal benda-benda ni semua. Tapi dalam segi menurut pandangan aku, freedom of speech adalah benda yang sangat penting supaya kita dapat meluahkan, mengekspresikan atau membuka wacana-wacana, bukan adalah untuk mencipta kebencian, tetapi adalah untuk mencipta satu naratif hidup atau perjalanan proses hidup tu, supaya tidaklah ada satu sahaja yang ni je yang benar, semua orang ikut. Benda tu kan jadi macam satu authoritarian. So kita ni berhak untuk mengekspresikan apa sahaja, tapi sejauh mana limitasi ekspresifnya kita ni, itu jadi satu cerita. Sebab apa? Bila kita melangkau ke belakang semula pada tahun 2015, kisah karikatur Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabi dalam bahagian-bahagian ini adalah diformatkan sebagai freedom of speech, dan benda ni adalah legal di bawah undang-undang di Perancis. Dan inilah menjadi satu orang marah freedom of speech tu. Salah ke freedom of speech? No. Bagi aku freedom of speech tak salah. Yang salah adalah cara bagaimana kita mengekspresikan sesuatu benda. Adakah dia begitu sensitif? Adakah ia menunjukkan satu kebencian? Adakah dia bukan mencipta, menyogokkan kebencian, menyogokkan penghinaan atau menyogokkan something yang boleh leads kepada benda-benda yang lebih teruk? Ini yang menjadi satu benda yang kita patut bincang dengan lebih dalam kalau benarlah kita ni semua nak cerita pasal freedom of speech. Now, kembali kepada cerita Mamat yang bunuh ni, bila dia bunuh Mamat ni, 3 hari selepas tu ada lagi orang dibunuh di kawasan church dekat Notre Dame. So, lepas tu Macron keluarkan satu kenyataan. Ada 2 kenyataan yang kita kena dengar. Satu kenyataan yang dia kata adalah dia nak buatkan dia nak memperketatkan dasar separatist pengasingan ni ditujukan kepada komuniti-komuniti Islam yang kebanyakannya adalah imigran yang datang kepada Perancis untuk mencari perlindungan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi bila dia keluar benda ni, separatist ni, hang boleh tahu, hang boleh rasa tak kalau hang di tempat di sana, yang bunuh ni Abdullah yang tak ketahuan ni, which is aku tak bersetuju langsung. Kenapa hang pergi bunuh patah putih kepala dia weh? Memang dia menghina satu sosok manusia yang sangat mulia di sisi hang, tapi benda ni jadi lagi teruk ke jadi lagi lebih baik? Ini yang kita kena tanya Mahathir pula ni. Mahathir nak suruh kita ni, kita berhak untuk bunuh siapa? Marah, ya, kita memang berhak untuk marah. Tapi kita nak berhak untuk bunuh orang Perancis di atas dosa-dosa silam Perancis yang dulu. What the hell, man? Macam mana? Han nak bunuh siapa? Orang yang bunuh orang Islam tu pun mungkin dah tak hidup, kan? Lepas tu han nak bunuh orang Perancis yang tengah-tengah, yang tak ada apa, yang baru nak enjoy hidup, minum teh dekat Paris, yang duk bergambar dekat Eiffel Tower kan, nak bunuh siapa? Jadi si pembunuh Abdullah ni, aku lupa nak cerita, Abdullah ni lepas tu dia kena tembak. Lepas dia main tweet, lepas dia Twitter dia, dia kena tembak dengan polis, dia being gunned down. And then now kita nak tanya,
Betul ke? Adakah? Kedua-dua kenyataan ini, aku conclude tiga orang Mahathir ke Macron ataupun dengan Mamat Abdullah ni, bila dia buat benda tu, kejadian benda ni akan jadi lebih teruk ke? Benda ni akan jadi lebih harmoni ke? Adakah keadilan tertegak dengan kebencian dilawan dengan kebencian? Kan? Okay. So Macron cakap benda tu, satu adalah dia nak buatkan dasar pengasingan tu dengan ketatkan lagi apa semua benda bala semua tu. And another one thing, dia keluarkan satu kenyataan yang lagi menambahkan keburukan, yang meresahkan, yang merasakan macam shit man, kenapa benda ni dia cakap. Tapi nak kata kenapa dia cakap pun, dia sebab right wing memang perangai macam ni. Dia kata apa, Islam adalah agama yang teruk, menyusahkan, yang bahaya apa semua kan. So bagi aku senang, itulah fungsi right wing atau fungsi negara bangsa yang meletakkan apa benda ni dia tak menyelesaikan, dia tak membereskan masalah akar, iaitu masalah kebencian, masalah yang kenapa jadi macam tu kan, sampai orang bukan bunuh besok penggal kepala kot. Hang boleh bayang ke? Budak umur 18 tahun boleh ambil satu tindakan yang sangat radikal, pancung cikgu dia. Aku tak menyebelahi, sebab kita kena soalan dia adalah kita kena tanya. Satu adalah soalan dia, di sekolah tu, masa kelas tu, cikgu tu, Samuel Paty tu, dia nak apa yang sebenarnya kandungan betul cerita dia. Adakah dia nak cerita this is Charlie Hebdo punya case, kita take for example, this is caricature of Nabi Muhammad, and then what had happened, and then what is a freedom of speech, apa yang dia endorse, apa yang dia sogokkan, apa yang dia discusskan, apa yang dia syarahkan kat cikgu tu, tak clear. Kita tak tahu apa yang sebenarnya. Adakah dia menyogok sebenarnya kepada kebencian? Kami, this is freedom of speech man, tulis kami nak meluahkan perasaan kan. Tapi end up ada orang bunuh, orang Islam bunuh. This is tak boleh. Adakah benda tu? Ataupun dia kata this is caricature, this is what is freedom of speech. Lepas tu dia let the students to think benda tu. Kita nak tahu itu. Satu benda yang aku rasa yang kita tak tahu. Tak tahu kalau hampa semua tahu, hampa boleh komen kat dalam mempromosi kan. Nak tahu hampa boleh komen lah. Kalau hampa tahu lah, boleh berkongsi. Tapi itulah satunya. Dan kebencian tak boleh dikalahkan dengan kebencian. Kebencian mesti dikalahkan dengan rasa cinta, lebih dengan rasa kasih sayang. Selepas kejadian tu, ada 3 kaunsil Muslim terbesar di Perancis sana buat satu meeting, and then they come up with satu announcement. So salah satu ketua dia tu dia kata macam ni, dia menyeru semua umat Islam, khususnya orang Islam di Perancis, untuk tidak mengambil lagi jalan-jalan yang menyusahkan, yang akan menambah api, yang menambah memancarkan lagi api kebencian di sana dengan mengambil jalan-jalan seperti yang telah berlaku baru-baru ni. Dan dia kata apa, dan kita patut ambil teladan daripada cerita Nabi Muhammad tu sendiri, bagaimana dia dibenci oleh orang. Orang kata dia macam-macam apa semua kan, tapi dia relax, dia tenang kan. So dia kata orang Islam patutnya macam tu, carry benda yang macam tu dan buat something yang akan menunjukkan, yang kata this is the way how Muslims react, how they deal with this kind of crisis, bukannya dengan mengambil dengan cara macam tu sekali. Dan dia kata ada satu statement dia yang sangat beautiful, yang bagi aku, dia kata macam jarang lah aku dengar orang besar ni, untuk imam ke ustaz cakap macam ni. Dia kata macam ni, Charlie Hebdo tu sendiri being permitted by the governments of France, and nobody patut dia kata nobody patut macam suka lah benda tu. Tetapi yang penting, nobody juga tak boleh hate against it, against apa yang dah buat. Jangan tambah lagi bergaduh ni. Kita nak hidup ni, dalam hidup kita ni krisis terlalu banyak lah. Krisis perkauman, krisis jurang kaya dan miskin, krisis imigran yang tak sudah-sudah, krisis orang tak makan, kebuluran kat dunia ni. Kalau
kita tengok dari segi yang lebih luas, dunia ni dah macam nazak punya tempat lah. Dan ditambah pula dengan krisis right wing, krisis ketuanan bangsa, macam-macam lagi benda yang buruk, dan kebencian ni dah jadi macam satu lumrah alam. Jadi macam satu pride pula untuk kita. So bagi aku, apa yang kita boleh buat adalah satu benda betul yang ustaz tu cakap, yang ketua kaunsil tu cakap, dan apa yang kita buat adalah bermula daripada rumah untuk kita menanamkan rasa sayang, rasa hormat, menghormati, rasa meletakkan something di kemanusiaan, kasih sayang, cinta di tempat tinggi, sampai satu hari nanti kebencian akan dikalahkan sendiri dengan cinta. Falsafah gila pada kita pada episod minggu ni. So sebarang komen ataupun pendapat yang hang nak curahkan, letak je dekat komen bawah, kita boleh discuss. Tak semuanya betul daripada Tengku Orang Podcast, sebab aku just buka benda ni untuk kita bersembang, sebab aku tengok tak ramai orang bercakap pasal benda ni selepas tragedi Charlie Hebdo tu. Dan untuk semua yang membenci, kita akan lawan dengan rasa cinta kita. So, itu saja untuk Tengku Orang Podcast episod ke-33. Terima kasih kerana menonton. Tinggalkan bullshit, dengarkan real shit. Siapa dia yang? Alah, malas nak cakap subscribe. Wife aku cakap tolong subscribe. Dan love your family, love your friends, die laughing. Tengku Orang Podcast for life.